Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan juga sertailah Telegram saya ya. Telegram Regi Jesse Rita Udin. Baik, saya rasa anda semua sudah maklum kan, satu pendedahan yang telah dibuat oleh Setpol atau Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Syamsul ya, atau nama penuh dia Syamsul Iskandar. Okey. So Syamsul dalam satu podcast telah mendedahkan bahawa pada malam pilihan raya umum ke-15, Syamsul ini dia menentang Zaid Hamidi di Bagan Datuk. So pada malam pilihan raya umum ke-15, tak kala di banyak kawasan di mana penduduk dia jauh lebih ramai daripada penduduk Bagan Datuk, keputusan sudah keluar. Keputusan di Bagan Datuk belum keluar-keluar lagi. Dan menurut Syamsul sampai 2.30 dia tunggu. Keputusan tak keluar lagi, dia tak diumumkan. Dan akhirnya Zaid Hamidi menang dengan majoriti tipis 300 lebih. Dan berlaku 800 undi rosak di kawasan yang pengundi dia hanya 60,000. Jadi Syamsul rasa ingin lawan lagi dan dia mahu kiraan semula dibuat. Dan kiraan semula dalam situasi itu memang dibenarkan, khususnya majoriti terlalu tipis. Tetapi menurut Syamsul, dia menerima panggilan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim 2 pagi lebih, memintanya jangan melakukan pengiraan semula. Kerana menurutnya, Zahid sudah pun keluarkan surat setuju untuk bentuk kerajaan bersama PH. Kerana jika Zahid menang di Bagan Datuk, campur dengan undi Barisan Nasional Keseluruhan, campur dengan undi PH, campur dengan satu undi dari muda, memang dapat majoriti 112. Jadi dengan itu Syamsul tidak meneruskan hasrat untuk diadakan kiraan semula, dan keputusan rasminya Zahid telah menang dengan majoriti tipis 300 lebih. So itu pendedahan Syamsul dalam satu podcast. So saya telah komen berkenaan dengan keputusan Syamsul ini, pendedahan Syamsul ini dalam live sebelum ini. Bagi mereka yang selalu ikuti saya, awak sudah pun dengar lah. Tapi ada persoalan baru yang timbul yang telah menyebabkan saya terpanggil untuk membuat live khas ini untuk memperinci pelbagai sudut pendedahan Syamsul, supaya awak tidak terbeli dengan spin dan awak pun boleh melihatnya menerusi perspektif perundangan maupun perspektif falsafah ya. Okey. So saya mulakan dengan memberitahu dari sudut perundangan apa yang berlaku, apa yang Syamsul dedahkan tidak melibatkan sesuatu kesalahan. Now, mengapa saya nak masuk sudut perundangan, sudut falsafah? Dalam situasi ini kita boleh buat spekulasi. Okey, kalau nak bincang spekulasi di hujung live ini, awak tunggu sampai habis. Saya akan beritahu apa yang saya fikir. Itu spekulasi, itu politik. Okey. Tetapi dalam politik, apabila berlaku satu-satu insiden sebegini, satu-satu perkara sebegini, apa yang harus kita lakukan ialah melihatnya dari sudut perundangan supaya kita dapat pengalaman, manfaat, kesedaran, batasan-batasan perundangan sebagai contoh, ataupun apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam situasi yang mungkin kita tidak fikirkan sebelum ini. Apa yang harus dilakukan, tidak harus dilakukan supaya demokrasi kita kekal subur. Benda-benda itu kita kena fikirkan dari sudut falsafah untuk bekalan masa depan.
dari sudut moral, apakah implikasinya, supaya kita dapat mengkaji senario-senario berbeza untuk kita dapat satu kesedaran, ya, sebagai contoh yang boleh kita aplikasikan pada situasi-situasi lain di masa akan datang, ya, baik dari sudut moral maupun sudut falsafah dan sebagainya. So itu lebih penting daripada berbincang semata-mata sudut politik. Okey. Now, dari sudut perundangan, apa yang Samsul dedahkan tidak melibatkan sebarang kesalahan. Ia menjadi hak dia nak buat kiraan semula ke tidak. Dia didorong atas faktor apa tidak melakukan kiraan semula, itu peribadi dia. Sekalipun Anwar ataupun orang lain telah memanggil dia dan beritahu jangan buat kiraan semula dan dia bersetuju, itu hal dia, mengapa dia dengar dan sebagainya. Tetapi tidak wajib bagi dia untuk membuat kiraan semula atas apa jua sebab. Oleh itu, keputusan Bagan Datuk adalah rasmi, Zahid menang. Tidak kira Zahid menang 1 undi ke, 2 undi ke, 20 undi ke, 200 undi ke, Zahid tetap menang. Dan saya percaya ada satu tempoh di mana boleh dibuat petition, dan selepas tempoh itu keputusan itu sudah tidak boleh dicabar lagi. So untuk mengungkitkannya selepas hampir 2 tahun, ini menimbulkan tanda tanya apakah motif Syamsul. Tetapi itu dah masuk politik, itu dah masuk spekulasi. So itu kita tinggalkan untuk penghujung siaran. So jika ada pihak yang melaung-laungkan atau menulis di media sosial dan sebagainya, nak pergi buat laporan polis, nak pergi buat laporan SPRM, boleh, itu menjadi hak awak. Tetapi adakah ianya akan membawa apa-apa impak? Tidak ada. Awak hanya membuang masa, pendapat saya lah, ya? Tapi awak berhak buat laporan polis, tetapi tidak ada unsur berlaku kesalahan dan sebagainya dari sudut undang-undang. Okey, so itu awak perlu clear. Ini akan menjadi bekalan bagi situasi-situasi masa depan di mana awak sedar bahawa sebenarnya apa jua faktor yang telah menyebabkan Samsul tidak buat kiraan, itu tidak penting. Yang penting dia tidak membuat meminta untuk diadakan kiraan semula, maka keputusannya dah rasmi, noktah. Jadi awak dah dapat fahaman baru, ya. Okey. Sekarang kita lihat dari sudut falsafah pula, maruah dan sebagainya. Okey, dari sudut falsafah ini timbul satu persoalan. Adakah pendedahan Samsul boleh menjurus kepada berlakunya usul undi tidak percaya? Mengapa saya bertanya demikian? Baik. Samsul, apabila dia menceritakan dalam podcast bahawa dia hendak membuat kiraan semula sebab majoriti tipis, dan dalam keadaan majoriti tipis memang dibenarkan, ya, membuat kiraan semula, tetapi dia tidak berbuat demikian sebab Anwar meminta jangan berbuat demikian, itu menurut Samsul. Maka di sini Samsul secara tidak langsung mengaku dia mengesyaki sama ada, ya, sebab kita tak tahu actually apa yang dia mengesyaki. So sama ada berlaku sesuatu yang tidak patut berlaku menyebabkan ada 800 undi rosak, keputusan diumumkan lewat dan Zahid boleh menang majoriti tipis, atau mungkin berlaku kesilapan manusia sebab dalam keadaan majoriti tipis boleh berlaku faktor kesilapan, ya, menyebabkan ia menyebelahi Zahid, dan jika dilakukan kiraan semula ianya memihak kepada Syamsul, atau perkara-perkara lain yang menyebabkan dia mengesyaki
bahawa jika berlaku perkiraan semula, dia akan menang atau mungkin menang. Okey, bermakna Syamsul ada kesedaran mungkin majoriti rakyat di Bagan Datuk pilih dia, bukan pilih Zahid. Okey, maknanya setelah mengesyaki perkara itu, tetapi Syamsul tidak mengambil langkah untuk melakukan pengiraan semula atau meminta pihak berkaitan untuk dilakukan kiraan semula, Syamsul telah menidakkan, ya, jika benar dia sepatutnya menang, dia telah menidakkan proses demokrasi subur di mana suara rakyat, pilihan rakyat diterjemahkan kepada kemenangan calon yang sepatutnya. Dan sekalipun jika kiraan semula dilakukan, Syamsul tetap tidak menang, Zahid menang, tetapi oleh kerana dia mengesyaki dia mungkin boleh menang, maka itu sahaja sudah patut mewajibkan dia untuk melakukan kiraan semula, kerana jika tidak berbuat demikian, beliau telah tetap mengkhianati orang yang menyokong dia, pengundi yang menyokong dia, kerana tidak berjuang untuk mereka untuk memastikan menerusi semua saluran, semua mekanisme, semua cara yang mungkin bahawa memang Zahid menang, dia kalah. Dia telah menghampakan pengundi di kawasan dia, dia telah lari daripada tanggungjawab dia terhadap mereka yang menyokong dia. So, dari sudut demokrasi itu, ya, dari sudut demokrasi dan falsafah dan moral, bukan undang-undang, ya, itu satu kesalahan di pihak Syamsul, tidak patut berlaku. Dan itu merupakan satu pengkhianatan kepada pengundi oleh Syamsul. Itu merupakan satu pengkhianatan dan kesalahan dari sudut demokrasi oleh Syamsul. Secara tidak langsung dia telah menidakkan proses demokrasi subur. Dan semua benda ni bukan hanya Syamsul bersalah, ya. Saya ulang, bukan dari sudut perundangan, tapi dari sudut moral, dari sudut falsafah. Bukan hanya Syamsul bersalah, Anwar bersalah jika apa yang Syamsul beritahu ialah benar, iaitu dia berbuat demikian atas arahan atau atas permintaan Anwar. Now, kalau benda ini hujah ini dibawa kepada Syamsul, mungkin Syamsul boleh membalasnya dengan berkata, ya, saya berkorban kerusi Bagan Datuk, saya syaki saya menang, tapi saya berkorban, saya tidak buat kiraan semula. Ya, mungkin pengundi yang menyokong saya di Bagan Datuk hampa, tetapi itu satu kerusi. Dengan pengorbanan saya, PH menang, dan Zahid adalah sebahagian daripada gandingan kerajaan. Dan menerusi PH dan UMNO menjadi kerajaan, dan Zahid adalah TPM, ia boleh membawa manfaat yang lebih besar kepada penduduk di Bagan Datuk berbanding dengan saya menang, saya rampas daripada Zahid menerusi kiraan semula, dan kita tidak jadi kerajaan persekutuan. Dia mungkin akan berhujah begitu. Soalan saya kepada anda, adakah hujah itu, jika itulah hujah Syamsul, adakah hujah itu boleh diterima? Saya tak tahu pendapat awak, tapi kalau saya, hujah itu tidak masuk akal, saya tidak boleh terima sama sekali. Kerana awak tidak boleh anggap apa yang pengundi di kawasan kamu mahu. Mungkin mereka tidak percaya PH akan dapat bentuk kerajaan, kerana sebelum PRU 15, bila ditanya adakah PH akan kerjasama dengan Zahid, semua bersumpah tidak. Malah Zahid bersumpah demi Allah tidak akan kerjasama dengan Anwar dan DAP. Jadi mungkin pengundi di kawasan Bagan Datuk mahu Syamsul tanpa menaruh harapan PH mentadbir negara. Mungkin mereka mengundi Syamsul bukan sebab PH, tapi sebab Syamsul. Sebab calon kita kena lihat
kadang-kadang ada yang dapat sokongan sebab diri mereka sendiri, ada yang dapat sokongan sebab parti. Satu contoh yang nyata saya beri, Syahidan Kasim. Syahidan Kasim, dia dari Arau. Bila UMNO menendang dia keluar, bila Zahid buat zalim terhadap dia, dia telah keluar dari UMNO dan dia telah jadi calon Perikatan Nasional di Arau. Dan dia telah menang. Semua penyokong dia bawa sekali. Maknanya dia menang bukan sebab UMNO, dia menang sebab dia Syahidan Kasim. Tetapi kalau kita lihat pula contohnya, so anyway, itu jawapannya lah. Ada, kita lihat contoh Azmin. Azmin, bila dia keluar daripada PKR dan dia masuk Perikatan Nasional, dia tidak berjaya membawa penyokong dia. Itu bermakna Azmin menang dulu sebab PKR, bukan sebab dia Azmin Ali. So awak tidak boleh menganggap apa yang pengundi di kawasan Bagan Datuk mahu, betul tak? So hujah itu, sekiranya itulah hujah Syamsul, tidak boleh diterima. Okey. Pokoknya awak, bila dalam pilihan raya awak mewakili kawasan Parlimen Bagan Datuk sebagai calon PKR, dan fokus awak adalah dalam lingkungan Bagan Datuk tanpa memikirkan masa depan, siapa jadi kerajaan dan sebagainya. Dan awak bertanggungjawab terhadap pengundi di sana. Awak bertanggungjawab memelihara demokrasi di kawasan sana dalam proses anda bertanding di kawasan tersebut, memastikan demokrasi subur. Awak bertanggungjawab terhadap penyokong anda di sana untuk melakukan segala apa yang patut untuk memastikan keputusannya adalah keputusan tepat, supaya jika anda kalah mereka boleh terima, jika anda menang mereka boleh terima. Awak memang wajib bertanggungjawab kepada pengundi di situ yang mungkin telah memenangkan awak, tetapi awak tidak ingin menerima sokongan mereka buat kemenangan awak sebab awak lebih mementingkan Anwar yang bukannya bertanding di Bagan Datuk. Awak lebih mementingkan aspirasi Anwar, bukannya aspirasi awak yang telah awak janjikan kepada penduduk di Bagan Datuk. So dari sudut itu, demokrasi sudah tercala di Bagan Datuk. Okey, faham ya? Okey, sekarang wajarkah berlaku undi tidak percaya? Mungkinkah berlaku undi tidak percaya? Benda ini sudah mula diulas oleh pihak tertentu. Saya belum membaca, saya belum mendengar, tapi saya ada tengok tajuk yang satu penulisan atau satu artikel yang memetik Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah. Okey, saya belum baca, saya belum tonton, sebab saya tidak ingin terpengaruh sebelum saya buat live ini. Selepas ini mungkin saya baca, mungkin saya tonton. Okey. Now, perlu tak undi tidak percaya? Sebenarnya insiden ini sudah cukup untuk mendorong MP-MP untuk membuat undi tidak percaya. Seperti mana saya beritahu, Syamsul telah menidakkan proses demokrasi subur di Bagan Datuk. Kini, jika MP-MP tidak mengusulkan undi tidak percaya, seluruh MP-MP dalam Dewan Rakyat sedang menidakkan proses demokrasi yang subur. Kerana apa yang dikatakan oleh Syamsul sebagai pengorbanan, kita belum pastilah itu pengorbanan ke tidak, sebab kita belum pasti Syamsul akan menang ke tidak jika dilakukan kiraan semula. Tetapi apa yang didakwa oleh Syamsul pengorbanan itu akan menentukan pada hari PRU 15 sama ada Anwar campur Barisan Nasional campur Muda dapat bentuk kerajaan atau tidak. Ia menjadi penentu. So contohnya, jika Syamsul melakukan pengiraan semula atau mencetuskan pengiraan semula di Bagan Datuk dan didapati menang, so maknanya Zaid kalah kan? So mereka sudah macam mana?
sebenarnya kerusi itu tetap akan memihak kepada PH campur barisan kan. Tetapi Zahid akan kalah. Jika Zahid kalah, tidak semestinya dia akan bersama Anwar. Maknanya secara tidak langsung Syamsul telah mendedahkan satu perkara yang ramai terlepas pandang, iaitu syarat barisan bekerjasama dengan Anwar adalah Zahid perlu menang. Zahid perlu jadi ahli parlimen supaya dia boleh ada jawatan dalam kerajaan. Ya. Of course, awak boleh beritahu saya, Regi, kau silap. Kalau Zahid kalah sekalipun, Anwar boleh jadikan dia senator. Ya, betul. Tapi senator nak jadikan timbalan Perdana Menteri. Maknanya ada satu syarat tersirat. Inilah gambaran tersirat yang saya dapat cerap daripada pendedahan Syamsul. Mungkin ramai terlepas pandang. Iaitu, cuba kau fikir, kalau Syamsul buat pengiraan semula, ya, dan dia menang, kerusi Bagan Datuk tetap dengan PH. Ya. So, kalau kita jumlahkan, dapat 112, cuma Zahid tercicir lah. Zahid Presiden UMNO sahajalah, tapi bukan ahli parlimen lah. Betul tak? Betul kan? Okey. Tapi kerusi tetap sama. Kalau barisan campur muda campur PH dapat 112, boleh bentuk kerajaan tak? Boleh. Ya. Tapi nampaknya, kalau berdasarkan pendedahan Syamsul, nampaknya implikasinya ialah Zahid tidak akan setuju jika dia tidak menang Bagan Datuk, sebab dia bukan MP. Maknanya tak boleh jadi TPM lah. Itu implikasi pendedahan Syamsul. The implication, the insinuation, bayangan yang diberikan. So, untuk membentuk kerajaan bersama Anwar, Anwar perlu memenangkan Zaid Hamidi. Okey. So, ini sebenarnya interference dalam proses demokrasi demi jawatan dan kedudukan. So, proses demokrasi telah tergugat. Ia membawa beza antara Anwar dapat jadi Perdana Menteri ke tidak. Ia membezakan antara PH campur BN bentuk kerajaan atau tidak. So, jika MP 220 MP, kini ada 220 ke 222, sebab Wan Faisal tak boleh masuk Dewan kan. Jika 220 MP sayangkan demokrasi, maka mereka perlu faham kerajaan ini terbentuk atas satu proses yang telah membelakangkan demokrasi, yang telah interfere dalam proses demokrasi. Jadi, untuk menjadikannya demokratik balik, MP-MP wajar menentukan keabsahan kerajaan. Walaupun mereka tahu mereka akan menang ke, atau mereka yakin Anwar akan kalah ke, itu tak penting, but you must do it anyway. Perlu buat juga. Walaupun contohnya pembangkang yakin kalau buat pun mereka akan kalah, tapi kena buat juga untuk memastikan mereka telah melaksanakan tanggungjawab mereka kepada pengundi mereka. Okey, faham ya? So, usul undi tidak percaya sepatutnya sekarang menjadi usul terpenting, atau antara usul penting yang Anwar berjanji kalau buat dia akan benarkan, maka dia perlu benarkan. Dia kata walaupun buat saat terakhir dia akan benarkan, maka perlu dibuat. Faham? Lagi satu, okey, lagi satu,
Kita tahu jika usul undi tidak percaya dibuat, Zahid akan mengarahkan semua MP Barisan atau UMNO sokong Anwar. Dan kita tahu MP-MP UMNO majoritinya bacul. Mereka takut nak ingkari Zahid. Sebab mereka telah, bukan sebab Akta Anti Lompat. Akta Anti Lompat, saya dah berulang kali beritahu, tidak menyekat, tidak berkait langsung dengan perkara yang membabitkan hak berperlembagaan ahli parlimen untuk menentukan secara peribadi sokong atau tidak PM. Jadi kalau Said kata jangan sokong, mereka sokong, MP-MP berkenaan tidak perlu kosongkan kerusi. Ya? Sekalipun Zahid umum mereka sudah gugur dari parti. Sebab jika Zahid umum mereka gugur dari parti, ia ditafsirkan sebagai Zahid telah memecat mereka, bukan gugur secara automatik. Kerana sekalipun perlembagaan UMNO telah dipinda, tetapi itu untuk perkara-perkara yang tidak membabitkan hak berperlembagaan yang terpelihara bagi ahli parlimen. Keputusan awak sokong atau tidak PM adalah hak berperlembagaan yang terpelihara dan tidak berkait dengan Akta Anti Lompat parti. Jadi jika parti mengeluarkan arahan untuk menghalang ahli parlimen daripada melaksanakan hak berperlembagaan mereka, itu tidak boleh diterima sebab parti tidak boleh mengatasi perlembagaan. Jadi jika itu alasan yang digunakan untuk mengisytiharkan MP-MP berkenaan sudah gugur dari parti, maka dari sudut undang-undang ia dianggap parti telah memecat, dan MP yang dipecat tidak perlu kosongkan kerusi. Okey. So sepatutnya MP UMNO tidak takut. Tetapi mereka takut perkara lain sebab mereka sudah masuk perjanjian dengan Zahid sebelum PRU 15. Untuk menjadi calon, mereka bersetuju Zahid buat keputusan. Ya, mereka akan ikut. Jika mereka tidak ikut, mereka perlu bayar 100 juta. Okey. Tetapi itu pun saya dah jelaskan, peguam dah jelaskan di rancangan saya. Itu kalau perjanjian yang tidak membabitkan hak berperlembagaan ahli parlimen tak apa. Tetapi perkara-perkara berkait dengan hak berperlembagaan ahli parlimen, parti tidak boleh atasi. Perjanjian itu tidak terpakai dalam hal itu. Maka jika MP tarik sokongan terhadap Anwar, sekalipun Zahid kata semua kena sokong Anwar, mereka tidak perlu bayar 100 juta. Perjanjian itu tidak terpakai. Tetapi mereka pengecut. Mereka tidak mahu ambil risiko. So, of course, benda itu akan unsur undi tidak percaya sukar berjaya. Jika Sabah dan Sarawak puas hati dengan UMNO, sukar nak berjaya. Tetapi tetap perlu diusulkan. Dan Zahid dengan membuat perjanjian yang cuba mengatasi hak berperlembagaan ahli parlimen, dengan sendirinya, ya, dan awak masih ingat ya, bila lepas PRU 15 dibuat usul percaya dan semua MP diberitahu untuk sokong Anwar atau bayar 100 juta, itu dengan sendirinya telah mencemarkan demokrasi. Itu dengan sendirinya telah memperlekeh perlembagaan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh MP-MP ini ialah cabar Zahid di mahkamah yang tidak bersetuju kan. Ada tak mereka buat? Okey, awak tak payah bayar 100 juta. Tak payah bayar. Bukan kita suruh kau buat satu keputusan dalam parlimen yang bertentangan dengan apa yang Zahid kata. Yang awak perlu buat ialah pergi cabar di mahkamah berkenaan perjanjian itu, adakah ianya terpakai dalam hal-hal berkaitan dengan sokongan Perdana Menteri sebagai contoh. Ada tak MP-MP buat benda tu? Tak buat. Mengapa tak buat? Sebab sudah jadi tanggungjawab anda untuk mempertahankan demokrasi, untuk mempertahankan maruah pengundi-pengundi di kawasan awak masing-masing yang menyokong awak, menjadikan awak wakil mereka di Dewan Rakyat.
So mereka menjadikan awak wakil mereka di Dewan Rakyat menerusi proses demokrasi, tetapi awak sendiri tidak mahu mempertahankan demokrasi yang secara tidak langsung telah dipelekeh oleh Zahid, maka awak tu pun sudah gagalkan pengundi di kawasan awak. So the whole proses sekarang yang berlaku adalah tidak demokratik. Ya, daripada apa yang Syamsul dedah, jika benar pendedahan itu, daripada tindak tanduk ahli parlimen, mereka tidak mahu jika mereka tidak mengusulkan undi tidak percaya, dan atau jika MP-MP dari UMNO yang tidak sehaluan dengan Zahid tidak membawa ke mahkamah mencabar perjanjian Zahid berkaitan dengan perkara-perkara tertentu dalam Perlembagaan Persekutuan yang tidak boleh diatasi oleh Zahid, mereka bersubahat dalam satu konspirasi besar, ya, untuk menidakkan demokrasi, untuk mencemar demokrasi, dan mereka telah mengabaikan tanggungjawab mereka kepada penyokong mereka untuk memastikan demokrasi terpelihara. Nampak? So semua MP tak boleh pakai dari sudut ini. Ini pendapat saya. Setuju tak? Okey. So saya baca beberapa komen, tengok ada soalan ke tidak. Ada soalan tak? Boleh tanya. Jika sekiranya Syamsul meminta untuk diadakan kiraan semula, adakah dia akan dilayan dengan adil atau disenyapkan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu yang itu. Ya. Wan Zaidi, Wan Abdullah, Anwar dengan Zahid sudah berpakat sebelum pilihan raya lagi. Itu kita tahu. Saya pun antara yang dedah. Malah saya antaralah terawal yang dedah. Bermula dengan ura-ura, kemudian dengan perjumpaan sulit. Pada masa itu mereka nafikan, akhirnya terbukti benar. Jadi sebelum PRU lagi dah tipu. Dan Zahid bersumpah, demi Allah ini didedahkan oleh Ahmad Maslan. Boleh sanggup bersumpah begitu, tak fikir akhirat, ya, tak fikir, ya, sanggup berbuat begitu demi politik. So kau tahulah orangnya jenis apa, what kind of people these are. So itu dah dedah. Kemudian Tajuddin dedah, kemudian Anwar Musa dedah, Warkah, dan banyak pendedahan sini sana. So kita dah tahu ceritanya. Syamsul sebenarnya tak payah dedah, cuma pendedahan Syamsul memberi maklumat baru, iaitu di Bagan Datuk dia dapat arahan dari Anwar, dan implikasinya ialah maknanya jika Zahid tidak menang, Zahid tak mahu, syaratnya dia mesti menang. So maknanya dia nak jadi TPM lah. Okey, saya akan buat kerajaan dengan kamu, syaratnya saya TPM. Jadi ada menerusi arahan Anwar, ada interference dalam proses demokrasi. Walaupun dari sudut perundangan tak ada kesalahan yang dilakukan oleh Syamsul, tetapi ada interference. So the whole democratic process melibatkan Anwar, melibatkan Syamsul, melibatkan Zahid dalam UMNO dan Zahid di Bagan Datuk, melibatkan MP-MP yang enggan bertindak, mencabar di mahkamah. Seluruh pasukan, bukan hanya Anwar, jangan salahkan Anwar, seluruh pasukan yang ada sekarang ni, pilihan rakyat ni, yang mewakili rakyat ni, sedang memperlekeh demokrasi. Dan mereka duduk di persekitaran di mana demokrasi sudah tercala terbantut atas tindak tanduk mereka sendiri atau ketidakadaan tindakan dari mereka. Faham? Anwar dengan Zahid sudah lama berpakat. Okey. Siapa yang kata saya berpakat dengan Zahid? Kata Anwar dulu. Saya tak faham.
Z Zayat, pendapat saya, pandangan saya, apa kata Tuan RJ join politik okey tak? Okey, saya dah umumkan dalam live, 2 live yang lepas dan sebelum ni, saya tak minat sama ada menjadi bertanding dalam pilihan raya kecil ke, negeri ke, persekutuan ke, peringkat parlimen ke, Dewan Undangan Negeri ke, masuk parti ke, masuk NGO, pegang jawatan ke, proklamasi ke, apa ke, saya tak minat. Dan saya menuju ke arah nak berhenti semua ni. So, terima kasih, tapi saya tak minat. MPBN tak berani, memang tak berani lah. Semua MP UMNO bacul, dah lepas tak guna. Betul tu tuan. Yang adun UMNO masuk PAS itu, kenapa tak kena 100 juta lagi? Ya, le terangkan. Adun UMNO masuk PAS, saya tak pasti. Ada mereka tak masuk perjanjian tu di peringkat negeri, saya tak pasti. Bonda Amanah, sebab itu Melaka kan. Saya tak pasti. Semua pengecut, macam tikus takut dengan kucing. Setuju, tak boleh pakai setuju. Siapa yang kata okey, miau. Semua pengecut. Semua MP UMNO BN kira poket depa aja, tak peduli apa rakyat. Ya, tapi kita boleh berhujah benda tu 1000 kali. Bila sampai pilihan raya, benda yang sama akan berlaku. Koranglah rakyat yang akan mengulangi kesilapan yang sama, membuat pilihan-pilihan yang sama. So, sebab itu benda-benda macam ni saya tak sebut. Ya. So, memang suasana parlimen, kecelaruan dalam parlimen, gelagat MP-MP ni bergaduh macam kucing dengan tikus, mencelah sini, mencelah sana, mencarut sebelum-sebelum ni, menjadikannya seperti sarkas. Ini mencerminkan rakyat Malaysia. Sebab mereka mewakili siapa? Rakyat Malaysia. Siapa yang bawa mereka pergi sana? Rakyat Malaysia. So, ini mencerminkan mentaliti kita sebagai rakyat, atau majoriti kita sebagai rakyat. Noktah. Ini menunjukkan tahap intellectuality rakyat. Jadi kalau awak kata MP-MP ni bodoh ke, tak boleh pakai ke, ia mencerminkan kita sebagai rakyat, majoriti kita lah sebagai rakyat. Yes. Ya. So, maknanya ini menjelaskan mengapa sekarang pun, kalau contohnya kita tengok perikatan, ada ketaksuban yang membawa semuanya ke hala yang silap. DPH pun sama. Daripada semua sudut, ya, dari semua lapisan, penyokong, aktivis, apa semua, sampai ke pemimpin, sebenarnya sama, cuma peranan berbeza-beza. Okay. So, berhati-hati bila kita kata semuanya tak boleh pakai. Of course, bila saya kata mereka bacul, kena kat saya jugalah, sebab saya rakyat. Ya? Rakyat yang pilih mereka. Okay. So, ada soalan lagi? Tak ada, ya? Kalau tak ada, kita akhiri live, ya. So, sehingga kita berjumpa, nanti saya nak komen, ya. Tengku Razali Hamzah telah membuat komen bahawa PAS ni dia boleh kerja dengan siapa sahaja asalkan dapat kuasa. Itu saya akan komen. Ada orang minta saya komen, bukan sekarang, ya. Dari satu sudut, Kuli ada poin dia, tapi dari satu sudut Kuli lupa cerminkan diri sendiri, iaitu UMNO, ya. Saya akan komen malam nanti.
Sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.